Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 1 Mei. Kita telah masuk kepada 8 Ramadan dan kita telah masuk kepada episod yang ke-6 dalam siri kisah sepanjang Ramadan kita pada tahun ini. Kita membicarakan tentang siri Khulafa' Rashidin. Kita masih lagi membincangkan pada perihal peristiwa yang berlaku pada tahun 12 Hijrah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika ini kita sedang membincangkan fasa peperangan yang dihadapi oleh Panglima Khalid bin Al-Walid. Kemarin kita telah cerita bagaimana kita berhenti pada plot yang mana Khalid bin Al-Walid didatangkan kepada Khalid Al-Walid sebungkus-bungkusan oleh Ibn Uqailah, satu orang panglima besar atau satu orang pemimpin besar dekat satu kawasan dekat wilayah di Iraq. Maka bila didatangkan kepada Khalid bungkusan tersebut, Khalid tanya dia, bungkusan apakah ini? Dia tak jawab, wajah dia pucat. Maka Khalid tanya lagi, bungkusan apa? Sambil Khalid tanya, Khalid buka bungkusan tu. Bila buka, dalam tu ada lembaran kertas surat dan ada macam bungkusan sikit, macam serbuk tau. Maka Khalid tanya dia, apa ni? Dalam ni apa ni? Anthrax kan? Apa benda dalam ni? Maka kata Ibn Uqailah, ini racun. Dalam surat tu ada racun. Dia letak racun. Maka Khalid tanya dia, untuk apa kau membawa ini? Ya? Untuk apa hamba bawa racun ni? Kan? Maka kata Ibn Uqailah, racun ni aku gunakan untuk diri sendiri. Kata dia, sebab bila mana aku melihat berlakunya peperangan antara kaum aku dengan kaum kamu, bila mana aku melihat kaum aku hampir tewas, hampir kalah dan tewas, kalau aku perlu melihat keadaan tersebut, aku tak mampu, maka aku lebih rela mati makan racun ini, sebab racun ini akan menyebabkan aku mati sekali mata, kata dia. Maka dengan aku makan racun ni, aku akan mati. So aku tak perlu lagi menderita melihat kaum aku menderita. Macam cerita Captain America kan, Hail Hydra kan, dia ada satu pil yang dia telan sebelum dia mati dia buat. Sebelum dia ditangkap, dia telan bagi mati dulu senang. Maka ini Ibn Uqailah mengamalkan prinsip ini, Hydra ni. Aku makan racun tu, aku akan mati. So aku tak perlu tengok dah. Dan racun ini sangat powerful, yang mana kalau makan sekelip mata akan mati. Tak perlu tunggu 1 hari 2 hari. Makan akan mati. Ibn Uqailah ni beritahu dekat Khalid. Maka Khalid sambil duduk dengar cerita dia, Khalid duduk tengok racun tu. Maka dia kata, betul ke mati? Dia kata, yes. Memang kepakaran kaum itu adalah kepakaran membuat racun. Dan memang aku sediakan untuk mematikan diri. Maka bila kata macam tu, Khalid terus jawab. Khalid pegang racun tu, Khalid kata, sesungguhnya sesuatu jiwa tidak akan mati sehingga tiba ajalnya. Maknanya kata Khalid, kalau bukan ajal, tak mati dengan apa pun. Sambil Khalid kata macam tu, tuan-tuan, Khalid buka bungkusan racun tu, diikat getah lah kot, buka. Maka Khalid baca doa. Ya, doa dirakamkan dalam Bidayah wa Nihayah, kata Ibn Katsir. Doa dia begini, Bismillahi khairil asma' Rabbil ardi was sama' alladhi laysa yadurru ma'asmihi da'un ar-Rahmanir Rahim. Yang bermaksud, dengan menyebut nama Allah sebaik-baik nama, Tuhan pemilik bumi dan langit, yang dengan menyebut namanya tidak akan ada penyakit yang membahayakan. La yadurru ma'asmihi, tidak akan memudaratkan dengan namanya ini, yang maha panjang lagi maha pengasih. Maka dia terus makan racun tu. Khalid ni, Walid tuan, legend lah. Dia makan terus. Terkejut Ibn Uqailah, dia ni manusia apa ni? Dan para pegawai, para sahabat yang ada kat situ, tentera Islam tengok, larang, wahai Khalid, jangan makan, racun bahaya, dan memang kau ni terkenal dengan pembuat racun, jangan. Khalid kata tak apa, kalau tak ajar tak mati, dia baca Bismillahirrahmanirrahim tu, dia makan. Tuan-tuan, para komandan mencegahnya, baca cerita tadi, halang, tapi Khalid tidak mempedulikan, dia terus menelan. Ya? Namun tidak ada apa-apa pun yang terjadi kepada Khalid. Khalid telan, belahak dah. Khalid tak ada apa pun, tak mati pun. Tunggu sat, tak ada sakit apa pun. Terkejut, pucat Ibn Uqailah. Maka Ibn Uqailah ketika mana dia melihat itu, maksudnya melihat tak ada apa-apa jadi kat Khalid itu, tercengang dia. Terus berkata, demi Tuhan, wahai sekalian orang Arab. Terus dia kalih belah kaum dia, penduduk kampung dia, kata apa? Kalian pasti akan menguasai, bukan kali kaum dia. Terus dia kalih menghadap semua panglima-panglima Khalid yang ada tu, sahabat-sahabat Khalid. Dia kata, wahai semua orang Arab, selagi mana dia ni duduk memimpin hamba, duduk bersama dengan hamba, hamba tidak akan kalah. Sebab pelik bang, dia makan racun pun tak mati ni. Terkejut Ibn Uqailah, racun yang dia buat the most powerful racun, tapi Khalid telah relax. Maka kata Ibn Uqailah, demi Tuhan, demi Allah,
selagi mana ada Mamat ni dengan hampa takkan kalah perang mana pun. Punya hebatnya dia ni. Lalu dia toleh menghadap kepada penduduk kampung, penduduk dia, penduduk Al-Hirah. Dia berkata kepada penduduk dia, aku tidak pernah melihat sesuatu seperti mana hari ini aku lihat keadaan ini. Okay? Aku tidak pernah melihat orang sehebat ini, kata Ibn Uqailah. Lalu nak lawan apa lagi? Ha? Mungkin dia duk plan nak lawan juga dengan Khalid lagi ni. Tapi bila tengok Khalid telah racun relax ya, maka kata Ibn Uqailah, there is no point to fight with him. Tak ada erti nak lawan dengan dia kalau racun boleh telah relax ya. Maka kata Ibn Uqailah pun mengajak mereka, penduduk kampung dia, penduduk kota dia, untuk berdamai dengan Khalid. Maka Khalid pun menerima pendamaian daripada mereka dan meminta jizyah sebanyak 400,000 dirham yang dibayar, sebanyak 400,000 dirham yang dibayar secara tunai. Okey, baik. Namun Khalid kata, tapi sebelum aku nak terima pendamaian ini, walaupun hampa dah bayar duit jizyah, aku takkan terima lagi pendamaian ini selagi hampa tak serahkan kepada seorang sahabat aku. Sahabat ni bernama Asyuwail. Asyuwail, dirakamkan nama dia Asyuwail. Menyerahkan satu orang perempuan, nama dia Karamah binti Abdul Masih. Di sana, tak tahulah Khalid dia tahu macam mana, tetapi di sana ada satu orang perempuan bernama Karamah binti Ibn Masih, salah seorang puteri dalam kota itu. Maka Khalid kata, selagi mana hampa tak bagi satu orang perempuan yang bernama Karamah binti Abdul Masih ni kepada sahabat aku yang nama Syuwail, aku takkan terima pendamaian hampa. Maka orang kampung kata, orang kota Harah kata, jangan macam tu, kami nak bagi duit. Duit lah, tetapi aku nak perempuan tu. Bukan untuk aku, untuk kawanku, nama dia Syuwail, sahabat. Sebab apa ni? Sebab apa Khalid minta ni? Rupanya tuan-tuan, Ibn Katsir sebut dalam ni, rupanya ketika dulu Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang istana-istana, kota-kota dekat Al-Hirah, kampung, kota yang Khalid duduk masa tu. Masa Rasulullah cerita tu SAW, masa Nabi cerita benda tu, sahabat yang nama Syuwail ni dengar Nabi cerita kehebatan kota Al-Hirah tu. Maka sahabat yang bernama Asyuwail ni sebut dekat Rasulullah SAW. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku nak seorang perempuan, seorang puteri dekat Al-Hirah ni, boleh tak? Boleh tak aku nak satu orang perempuan? Ataupun kat sini sebut apa? Berkata seorang lelaki, Asyuwail ni berkata kepada Rasulullah, boleh tak saya nak satu orang puteri? Maka Nabi jawab, hiyalaka, boleh, dia akan jadi milik hang. Dia akan jadi milik hang. Bila Nabi sebut macam tu, perempuan itu, puteri itu akan menjadi milik awak. Maka telah menjadi tanggungjawab untuk Khalid menunaikan kata-kata Rasulullah itu. Maka puteri yang ada masa tu dekat Al-Hirah, yang tinggal cuma Karamah binti Abdul Masih. Maka Ibn Uqailah tidak ada jalan lain melainkan terpaksa menyerahkanlah puteri tersebut yang bernama Karamah binti Abdul Masih. Baik. Tetapi tuan-tuan, bila Syuwail sebut, bila Khalid sebut macam tu, ada lagi dua orang sahabat yang duduk belakang Khalid. Dia berkata, betul, kami bisa dengar Nabi bisa sebut macam tu ke dia, hiya laka, untuk kamu puteri Al-Hirah, untuk kamu. Maksud dalam hadis kita panggil benda ni sebagai mutaba'ah, ataupun tasabut, orang yang memberi sabitan ataupun orang yang memberi penyaksian. Maka betul kami dengar, memang Nabi sebut macam tu. Maka Khalid kata betul. So mai perempuan tu Karamah binti Abdul Masih untuk Syuwail. Pasal Nabi kami dah janji dulu. Maka mereka tak ada jalan lain, mereka bagi. Tetapi tuan-tuan, bila bagi rupanya Karamah tu, perempuan tu, masa tu umur dia berapa? Umur dah 80 tahun dah. Ambil. Bila bagi dekat Syuwail, tengok mana ada Karamah. Ni makcik ni. Umur dah 80 tahun. Alamak. 80 tahun. Maka Karamah pun pergi dekat dia. Karamah kata, nak buat apa kat aku? Ya? Aku sudah tua. Karamah ni kata kat Syuwail ni, 80 tahun dah umur aku. Nak buat apa kat aku? Maka Syuwail ni tercengang lah. Alamak. Maka Karamah mengata kepada dia, mengata kepada kaum dia semua, tak apalah. Mungkin dia ni pernah dengar cerita masa aku dulu, masa tu aku muda, sehingga dia terengin lah aku dah tua dah. Dia pun nampak sengak tu. Maka perempuan Karamah ni kata kepada Syuwail, tak apalah, dah hang dah berniat. Aku pun dah telah menjadi tebusan lah sebab tahunan perang kan. Maka aku nak tebus untuk diriku ni apa? Aku boleh bagi apa kat kamu, Syuwail, sebagai ganti aku.
Bagus juga lah perempuan ni. Kan dah hang tak mau ambil aku dah tua dah kan. So hang nak apa? Aku boleh bagi. Maka kata Syuail, aku tidak akan menerima tebusan kurang daripada 10 ratus. 1000 lah maksudnya 10 ratus ni. Maknanya aku nak RM1000. Macam tu lah. Lain tak apalah, hang boleh tua dah. Nak kahwin dengan hang pun. Lain macam mana makcik? Main RM1000 sudah lah. Settle lah. Kira makcik bebas. Tak jadi hamba saya dah. Okay. Maka makcik tu pun balik kepada kaum dia, minta collect duit, bagi RM1000. Dia pun terima RM1000 tu, selesai lah. Bila selesai, dia balik cerita kat para sahabat tentera Khalid ni, kata, tak apalah aku tak jadi ambil makcik tu. Ni dia bayar RM1000, okey lah. Maka para sahabat dia kata, para sahabatnya pun mencelanya, tulis ni, dan berkata, seandainya engkau meminta lebih daripada 100,000, pastinya mereka mampu. Para sahabat kata, lah, 1,000 ya. Kalau hang minta 100,000 boleh bagilah. Penduduk kampung ni kaya kot. Tuan-tuan tahu apa jawapan Syuail? Syuail kata, lah, adakah jumlah lebih daripada tu? Maknanya orang Islam masa tu tak mengenal kekayaan sangat. Berjuang betul-betul kerana berjuang lillahi ta'ala, bukan kerana duit dan pangkat, bukan kerana duit dan harta. Sebab Syuail bagi dia 1,000 dah besar dah. Bila kawan dia kata, lah, awak tak minta 100,000. Maka dia kata, lah, adakah jumlah 100,000 duit? Kawan tepuk dia, la ilaha illallah. Minta 100,000 pun dapat kan. Maka Syuail pergi jumpa dengan Khalid. Kata, wahai Khalid, saya nak minta bonding lagi. Tadi saya minta 1,000 kat makcik tu. Nak up sikit boleh tak? Minta Khalid. Bukan Khalid tak bagi. Khalid kata janji tetap janji. Hang dah minta 1,000, dia dah bayar sudah. Jangan duk up lagi. Islam tak ajak macam tu untuk tamak. Bagusnya Khalid. So, Khalid meskipun beliau nampak tegas, nampak cengeng, nampak bengking garang, tetapi kewarakan itu ada pada Khalid bin Al-Walid. Memang ada. Okey, itu kita pasti. Tadi pada sebelum ni kita dah cerita tentang karamah beliau. Kali ini menunjukkan sifat kemanusiaan beliau, sifat kewarakan beliau, dan dia menasihati Syuail, kata jangan telah ditakdirkan oleh Allah hang dapat 1,000 sudahlah. Terus ada minta up lagi dah. Dah janji tetap janji walaupun ni bukan Islam. Okey. Baik. Kemudian Khalid pun dah dapat Al-Hirah dah. Dia tinggal di sana dan solat 8 rakaat dengan satu malam. Nak cerita Khalid dah, maksudnya nak bagi tahu Khalid tidur di sana. Okey. Kemudian tuan-tuan, kemudian selepas duduk di sana lama, perkampungan Al-Harrah ni, Khalid pun pi pula marah lagi. Tak berhenti lagi. Khalid pun marah lagi, pi masuk ke perkampungan Al-Anbar. Berlaku satu perang yang bernama perang Az-Zat Al-Uyun. Zat Al-Uyun yang mempunyai mata ataupun yang tepat mengenai mata. Al-Uyun bermakna jamak kepada ain, mata. Kenapa disebutkan nama perang ni perang mata, perang tepat mengenai mata? Adalah kerana ketika Khalid sampai ke perkampungan Al-Anbar itu, negeri itu dipimpin oleh seorang lelaki yang sangat bijak, yang sangat dihormati, bernama Asy-Syirazi. Lelaki itu nama Asy-Syiraz. Khalid mengepung wilayah tersebut, dan wilayah itu Al-Anbar ini, ketua dia nama Syiraz, dan wilayah ini ketua dia pandai, dan penduduk kota itu memang pandai-pandai. Mereka buat parit keliling kota mereka. Maka Khalid duduk di seberang parit dengan para tentera, minta mereka terima Islam. Kalau terima, bayar jizyah, selesai. Kalau tak terima, kalau terima Islam, selesai, tak payah bayar apa. Terima Islam saja. Tapi kalau tak terima Islam, bayar jizyah. Tapi kalau tak terima dua-dua, dia siap untuk perang. Mereka tak kata apa. Mereka menyuruk dalam benteng mereka, dan mereka sangka dengan parit itu mereka boleh selamat. Maka Khalid mengarahkan para tentera untuk panah daripada seberang parit yang besar itu. Kuasa Allah, tuan-tuan. Para tentera Islam panah daripada seberang parit, masuk lintah parit, masuk ke benteng, tepat kena mata para prajurit mereka. Prajurit perkampungan Al-Anbar ini, kota Al-Anbar ini. Okey. Khalid memerintahkan pasukannya untuk menghujani mereka dengan anak panah hingga menghasilkan mereka untuk membutakan 1,000 mata lawan. Sampai mereka pun berteriak, mata-mata orang Anbar telah buta. Maknanya mereka panah daripada jauh, tuan-tuan. Tepat. Yang kata bullseye, yang ni bullseye. Tepat dengan mata tu. Tuan-tuan bayangkan, satu tubuh yang menyorok di belakang parit, di belakang benteng, orang Islam panah, tepat. Anak panah tu kena mata, buta. 1,000 orang. Bermakna sharpshooter dalam tentera Islam bukan seorang, tapi ramai. Hebatlah. Maka
Syiraz pun mengirim surat kepada Khalid. Bila melihat keadaan itu, Syiraz pun rasa, alamak, macam mana nak lawan kalau tu pada jauh daripada panah kena mata. Maka hantar surat kepada Khalid untuk mengajak berdamai. Okey, maka Khalid bagi syarat lah. Tak ada masalah nak damai, terima Islam. Ataupun kalau tak mau terima Islam, bayar jizyah. Syiraz tak mau kedua-duanya. Bila tak mau kedua-duanya, Syiraz sangka dia boleh lepas. Sebab dia tak apalah. Dia nak suruh semua Islam, aku tak mau. Nak suruh bayar jizyah, aku tak mau. Tak apalah. At least ada parit. Kita menyorok pada jauh, tak payah panah apa-apa. Dia tak boleh cross. Kok mana pun dia tak boleh cross parit ni. Tetapi Khalid bin Al-Walid bijak. Unta-unta peperangan itu dia semelih. Dia kata kepada para tentera Islam, lempak dalam parit. Lempak unta dalam parit sampai bertindan unta tu. Maka Khalid berjalan melintasi unta tu. Ini strategi Khalid. Dia lintah, jalan kaki lintah unta tersebut. Unta tu jadi titi, macam titi. Lintah masuk ke kampung tu. Maka Syiraz tengok, tu dia ni. Otak Khalid bin Al-Walid, strategi dia. Masuk dan menggempur perkampungan Al-Anbar ini. Okey. Kemudian bila masuk dalam tu, Syiraz melihat, dia kata, kalau macam ni ya, parit pun dia boleh lintah. Aku nak lawan macam mana lagi dah. Maka Syiraz pergi jumpa sekali lagi, minta maaf. Maka Syiraz kata, tak apalah, kami bayarlah jizyah kalau macam ni. Maka Khalid pun kata, okey, kalau macam tu kan senang. Maka dia bayar jizyah dan Khalid hantar 1/5 kepada Abu Bakar di Madinah. Kemudian Khalid duduk di situ dulu. Sebab bagi Khalid, kampung ini kampung orang pandai. Kota orang pandai. Maka penting untuk dia duduk lama sikit di sini. Maka Khalid duduk lama juga di situ. Mendiami kota Al-Anbar itu. Dan kelebihannya adalah apa? Di sanalah para sahabat, itu tentera-tentera Islam, dapat duduk di situ dan belajar menulis Arab. Maknanya nak beritahu kat sana, mungkin para pejuang ni boleh cakap Arab, lawan Arab kan, tapi nak tulis tak erti. Maka di kota itu Al-Anbar itu ramai orang pandai-pandai. Maka antara tebusannya adalah, antara cagarannya adalah, kalau tak mau kami serang apa, hampa jadi cikgu kami. Maka penduduk kota itu mengajarlah para pejuang askar Islam ni menulis bahasa Arab. Maka mereka pun belajar menulis. Okey, hebatlah. Hebat. Jadi cikgu pula. Baik. Kemudian berlaku juga peristiwa At-Tamr. Peristiwa At-Tamr. Apa peristiwa At-Tamr ni? Setelah Khalid menguasai Al-Anbar, dia nak keluar pergi kota lain pula lah. Ini misi Khalid. Tak pernah selesai. Satu kota. Maka dia tinggalkan seorang pejuang nama Azibri Khan tinggal di sini, jadi komander kat sini. Memang itu tradisi Khalid. Dia buka satu kota, dia tinggal seorang komander. Dia buka satu kota, dia tinggal seorang komander. So dia gerak makin jauh marah dia. So dia tinggal seorang tentera dia untuk jadi panglima, untuk komander di situ. Maka dia sambung perjalanan dia pergi ke perkampungan Ain At-Tamr. Okey. Ya, masa tu perkampungan Al-Ain ataupun kota Al-Ain At-Tamr ini diketuai oleh seorang lelaki bernama Mihran. Di At-Tamr diketuai oleh seorang lelaki bernama Al-Mihran. Mihran ini pun dengar Khalid nak main, dia dah siap semua tentera dah ni, bergabung kuat dah ni. Dan perkampungan At-Tamr ini besar, sangat besar. Lebih besar daripada Al-Anbar. Sebab di dalam perkampungan ataupun kota At-Tamr ini, di bawah pimpinan Al-Mihran ini, di dalamnya ada orang Arab, ada orang bukan Arab, semua bergabung. Orang Parsi di bawah tu, orang Arab di bawah tu. Maka Mihran tak goyang lah. Maka dia mempersiapkan tentera semua untuk menghadapi Khalid. Bermaksud dia dengan niat dia tak mau berdamai, dia nak lawan dengan Khalid. Maka bila dia turun nak pergi lawan, ready nak pergi lawan, datang seorang lelaki yang bernama Al-Aqqah ibn Al-Aqqah. Al-Aqqah ibn Abu Al-Aqqah. Aqqah ni dia ajam, dia bukan orang Arab. Tapi dia dalam tu jugalah, dia pemimpin ajam. Pemimpin bukan Arab. Mihran pemimpin semua. Maka Aqqah ni kata, wahai Mihran, tak payah lawan lah. Serah pada saya lah. Khalid, orang lain dia boleh makan. Saya ni, dia tak boleh makan. Saya tahu sepak terjang perang, saya pandai politik perang. Saya Al-Aqqah, saya tak heran dengan dia. Maka Mihran bila dengar macam tu, okey lah, tak apalah, ambil lawan lah. Kok mana pun negeri kita sendiri kan. Maka Al-Aqqah kata, lah ni Mihran duduk diam. Mari kami pergi lawan. Maka berlakulah pertempuran di antara geng-geng Al-Aqqah. Bukan kecil anak lah. Ramai lah suku-suku bukan Arab ni. Parsi semua ni bergabung ramai-ramai ni. Dengan orang kulit hitam semua ni nak lawan dengan Khalid. Maka bila Mihran balik kepada kaum dia kata kat dia, apa ni tuanku? Apa ni menteri Datuk? Datuk biar kat orang lain yang pergi lawan, Datuk tak turun. Kata Mihran,
Tak apa. Dia nak lawan dengan Khalid, biar dia lawan. Kalau dia menang, kita pun untung, kita tak rugi apa-apa. Kalau dia kalah, Khalid main kat kita sekali lagi, Khalid dah penat dah, kita lawan dia. So, kita tak rugi apa-apa. Kok mana pun kita menang. Oh, ini Mihran punya otak. Maka orang kota Atamr kata okey. Bijak juga kalau macam tu. Maka mereka pun menyaksikanlah peperangan antara Aqah dengan Khalid ni, pertempuran ni. Bila lawan tuan-tuan, Al-Aqah berhadapan dengan Khalid, dan Khalid dengan mudah meneroboh barisan musuh dan membunuh Al-Aqah. Al-Aqah tak dibunuh. Macam ni. Khalid memerintahkan pasukan pelindungnya untuk berada di belakangnya, lalu segera menuju Al-Aqah yang sedang merapikan prajuritnya. Lalu Khalid berhasil menangkapnya. Tangkap pun sampai Al-Aqah lari. Maknanya Al-Aqah ni bila Khalid masuk lawan ni, Al-Aqah tengok tu dia punya kuat, aku kata tak kuat. Al-Aqah yang sembang cekang ni lari. Bila Mihran tengok Al-Aqah lari, dia lagi cuak lah. Maka Khalid pun berjaya menawan habis tentera Al-Aqah, sedangkan Al-Aqah lari. Khalid ligan, kejar, sampailah bertemu dengan kaum Mihran yang duk tengok ni, Mihran dengan kaum dia ni. Maka Mihran sedang perhatikan Khalid duk main, dan Khalid dapat tangkap Aqah masa tu. Dan di depan Mihran, Khalid penggal kepala Al-Aqah. Okay. Kemudian mendapatkan beberapa harta rampasan perang. Kemudian Khalid dapat kota itu. Okay. Khalid dapat kota itu. Sebab apa dia dapat? Selepas dia penggal kepala Al-Aqah, Mihran tengok, Mihran kata kalau macam ni jangan lawan. Mihran pun lari. Lari juga. Maksudnya bukan lari macam mana? Lari tak mau lawan dan menyerah lah. Maka Khalid dapat menawan kampung tersebut. Dalam keadaan perang. Bukan mereka berdamai lah. Mereka perang. So bila dia perang, dia kalah, dia kena penggal lah. Some of them lah. Bukan semua lah yang melawan. Maka Mihran lari. Okay. Dan Khalid pun mengejar, tangkap tentera yang lari semua ni. Sampailah Khalid pusing satu kota Atamr itu. Khalid tengok ada satu gereja tau. Ada satu gereja. Sebab dia ni agama Nasrani, Kristian. So Khalid tengok ada satu gereja besar. Maka Khalid pun masuk dalam gereja tu, seorang-seorang dia. Dia masuk dalam gereja tu, tiba-tiba dia tengok di dalam gereja itu terdapat satu ruang pintu yang tertutup rapi. So firasat Khalid mengatakan dalam ni mesti ada something. Maka Khalid pun buka pintu tu. Rupanya di dalam gereja itu terdapat 40 orang budak kecil. Children. Mungkin dalam 10 tahun macam tu lah kot. Saya tak sure, tak sebut dalam ni. Tapi budak-budak sedang berkumpul. 40 orang sedang duduk baca Injil dalam gereja kan. Khalid tengok, takkan Khalid nak bunuh budak-budak. Maka Khalid panggil semua para sahabat pejuang ni, beritahu 40 orang budak ni jangan bunuh. Ambil jadi tawanan hampa. Bagi masuk Islam, belah lah. Khalid bagi. Kesan dia apa tuan-tuan? Kesan dia penting. Kesan dia apa? Okay. Khalid pun memberikan anak-anak itu kepada para tentera dia lah. Siapa yang tak ada anak sebagainya ambil. Jadikan anak angkat. Hamba dan anak angkat lah. Maka di antara 40 orang budak itu, siapa dalam 40 orang budak itu? Ini penting. Okay. Dalam 40 orang budak itu, antaranya ialah siapa? Salah seorang bernama Al-Humran. Humran ni tuan-tuan, dalam Bulughul Maram tak silap saya ada nama dia. Menjadi salah seorang hamba milik Sayyidina Osman. Kemudian terdapat juga seorang yang bernama Sirin. Dalam budak-budak ni ada seorang yang bernama Sirin. Sirin ni tuan-tuan, Sirin ini dia ialah bapa kepada tabi'in yang terkenal yang bernama Ibnu Sirin ataupun Muhammad bin Sirin. Ulama terkenal, pakar bab mimpi, tabi'in. Ibn Sirin kan, Muhammad bin Sirin. Sirin tu, pak dia tu adalah salah seorang budak yang 40 orang ni. Nampak? Dia jadi macam mana kan? Akhirnya anak dia jadi tabi'in, ulama yang besar, yang hebat. Maka salah seorang budak 40 orang dalam tu adalah Sirin, bapa kepada tabi'in yang akan datang. Kemudian nama Muhammad bin Sirin. Ya. Okey. Sirin ni siapa ambil dia pula? Anas bin Malik yang ambil. So anak nanti jadi Muhammad bin Sirin, tabi'in yang hebat. Okey. Ya, betul dah sebut dah ni. Betul. Yang anaknya nanti menjadi Muhammad bin Sirin. Sirin itu diambil oleh Anas bin Malik dan menjadi mawali. Mawali bermaksud bekas hamba. Yang lainnya akhirnya menjadi seorang ulama yang hebat lah.
Macam tu. Memang hebatlah firasat Khalid bin Walid ni. Akhirnya 40 orang budak itu melahirkan anak-anak yang semuanya menjadi wali, menjadi ulama yang hebat dalam kalangan tabi'in dan tabi'in. Kemudian bila dah kepung kota Tamr itu, Al-Ain Tamr itu, banyaklah harta yang dapat. Maka Khalid seperti biasa, dia mengutuskan 1/5 pada harta balik kepada kerajaan. Dia utuskan siapa? Dia utuskan Al-Walid bin Uqbah. Kali ni dia bagi Walid bin Uqbah pergi bagi harta ni dekat Abu Bakar di Madinah. Walid. Maka bila Walid gerak sampai Madinah, jumpa Abu Bakar, bagi harta tu. Abu Bakar kata, harta apa lagi ni? Ni dapat lagi kota satu lagi, Khalid dapat. Maka Abu Bakar kata, tak apalah, harta kali ni hang tolong bawa pi di Iraq. Bukan di Iraq lah, Khalid pun Iraq juga, tapi macam mana? Kota yang lain di Iraq, satu kawasan yang lain. Ataupun disebut sebagai Dumatul Jandal. Dumatul Jandal. Kenapa di sana ada seorang sahabat yang lain, panglima yang lain yang bernama Al-Iyad bin Gham. Al-Iyad bin Gham sedang mengepung satu kota di sana, di Dumatul Jandal, di Dumatul Jandal tempat tu, di Iraq juga, tapi tak boleh tembus kota tu. Bekalan makanan habis, duit tak ada. Maka duit ni Abu Bakar kata kepada Walid bin Uqbah, hang terus bawa pergi di sana, di Dumatul Jandal. Kerana di sana ada Iyad bin Gham sedang berjuang dan tentera kita sedang kelaparan. Maka terus Walid pun pergi. Tak cakap banyak, dia tak kata lah baru sampai ni tuanku, dah pergi. Bila sampai di Dumatul Jandal, jumpa dengan Iyad bin Gham, maka tengok, bersepak ni, tentera kita keletihan, penat, makan lapak semua ni kan. Maka bagilah makanan semua ni. Maka Walid bin Uqbah tanya kepada Iyad ni, apa cerita ni? Maka Iyad kata, benteng mereka ni, benteng mana ni? Benteng Dumatul Jandal ni, terlalu kuat. Kami kepung 3 bulan dah, tak pecah-pecah benteng ni. Tak tahu nak buat lagu mana dah, makanan duk pelan habis apa semua dah ni, tentera pun tak larat dah. Kebai sukuh benteng mereka ni. Maka kata Iyad bin Gham, ada idea tak nak buat lagu mana? Maka Al-Walid kata, senang ya. Apa yang senang? Kami fikir lama 3 bulan tak tebus-tebus benteng ni. Maka kata Walid bin Uqbah, panggil Khalid Walid ya. Settle lah. Hantar surat dekat Khalid. Tulis surat sekarang. Aku hantar kat Khalid, ataupun hantar tentera pergi hantar kat Khalid surat, minta dia mai. Pasal kat sana Khalid dah settle dah. Khalid dah tawan Al-Anbar, Khalid dah tawan Al-Harra, Khalid dah tawan Ain At-Tamr. Selesai dah. Maka di sini memerlukan dia. Hantar surat, panggil dia mai, tak ada masalah. Walid bin Uqbah kata, sebab kami kat sana dah settle dah. Iyad bin Gham kata, okey, kalau macam tu good idea. Maka dia pun hantar surat kepada Khalid. Okay. Lalu dia pun mengirim surat kepadanya. Okay. Bila Khalid terima surat itu, Iyad pun mengirim surat kepada Khalid untuk meminta Khalid mai tolong. Okay. Maka bila Khalid terima surat tu, Khalid balas. Khalid kata, labis qalilan ta'tikal al-halaib yahmilna asadan alaiha al-qashib. Yang bermaksud, tunggu sat. Nescaya aku akan datang kepadamu bersama rombongan-rombongan. Ya, Khalid kata, tunggu sat, aku sampai. Ini Khalid, dia tak cakap banyak orang. Dia tak kata aku baru habis ni, kerja aku dah selesai, kerja hang tak. Tak. Khalid kata dekat Iyad, okey, tunggu sat, aku akan sampai. Tuan-tuan, benteng Dumatul Jandal ni tidak pernah diceroboh oleh orang Islam, tak pernah ditembus oleh orang Islam. Berapa lama, berapa bulan orang Islam duk tunggu, tak pecah-pecah. Benteng terlalu kuat ini. Sampai buntu dah panglima Iyad masa tu tak tahu nak buat apa dah. Hang tak surat dekat Khalid. Khalid kata, tunggu sat, on the way. Khalid terus pergi. Tuan-tuan boleh bayangkan tak apa jadi bila Khalid sampai? Kita akan sambung insya-Allah pada hari Senin ini, episod seterusnya, apa berlaku di Dumatul Jandal, apa yang Khalid buat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.